Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu topik yang cukup relevan sebenarnya dengan apa yang sedang berlaku ketika ini, dan topik yang kita pilih ialah Monsun Timur Laut 2020-2021 PK dan waspada. Dan dua tetamu yang cukup istimewa sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini untuk bercakap tentang isu ini. Jadi izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio. Setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Jailan Simon, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Jadi Tuan Haji, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Bila time macam ni memang sibuk lah. Ya. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula dan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Timbalan Pesuruhjaya Pertahanan Awam, iaitu Tuan Nur Hafifi Ismail, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ataupun APM. Jadi Tuan, apa khabar? Baik, sihat alhamdulillah. Letih sikit Tuan ya. Letih sikit. Tapi seronok. Betul, menghadapi situasi yang sedang dilanda ataupun melanda beberapa buah negeri di negara kita, iaitu isu banjir. Itu yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kami juga mengalu-alukan pandangan, pendapat ataupun pertanyaan berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa untuk hubungi kami menggunakan dua talian yang telah pun kami sediakan di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, sebelum itu saya ingin membaca dululah apa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini, Tuan Haji, iaitu berkaitan dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan hari ini, iaitu pada jam 5.50 petang tadi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, terutamanya di Tanah Tinggi Cameron dan juga di Lipis. Di Selangor, kawasan-kawasan yang akan terlibat nanti adalah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga di Sepang. Sementara di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, begitu juga di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, terutamanya di Jelebu, Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah dan juga di Rembau, Melaka, Sarawak, Miri dan juga di Marudi dan juga di Limbang di Sabah. Dan di Sabah kawasan dan Limbang, sementara di Sabah pula kawasan-kawasan pendalaman pantai barat, terutamanya di Tawau, Lahad Datu dan juga di Sandakan ataupun di Tonggot dan juga di Labuan sehingga 9 malam ini. Jadi setakat ini itu yang amaran ribut petir yang telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia. Mungkin Tuan Haji boleh memberi pandangan dan juga pendapat tentang situasi terkini ini. Okey, yang ribut petir ni sebenarnya ini amaran yang bukan yang berkaitan dengan yang banjir besar berlaku di Pahang, Johor dan sebagainya. Ini amaran ribut petir yang biasanya berlaku pada sebelah petang atau awal malam, terutama di pantai barat Semenanjung, di pantai barat Sarawak dan juga di Sabah. Jadi ini biasanya boleh menyebabkan banjir kilat walaupun itu, dan juga angin kencang. Ada setengah kawasan ada angin kencang. Tetapi amaran satu lagi yang kita panggil amaran berperingkat itu yang kita sekarang ni sangat perlu perhatikanlah, sebab itu yang berlaku membawa banjir besar, terutamanya amaran peringkat kuning contohnya waspada, amaran jingga maknanya cuaca buruk, dan amaran merah ini maknanya amaran yang kita kena watch out lah, sebab hujan kita jangkakan melebihi 150 mm dalam masa sehari. Jadi biasanya bila kita keluarkan jingga tu biasanya dah ada kawasan yang banjir lah. Okey. Kita nak tahu jugalah ini bila kita sentuh tentang banjir. Jadi orang yang paling tepat tentulah Tuan Nur Hafifi, begitu sibuk sekarang ini. Tetapi sesuatu yang juga mengejutkan kita lah. Ada negeri-negeri, kawasan-kawasan dalam sesuatu negeri itu yang tidak dijangkakan, tidak pernah berlaku banjir sebelum ini Tuan ya. Tetapi tiba-tiba kali ini dilanda banjir yang begitu besar, begitu serius sekali. Jadi mungkin ialah kita nak tahu jugalah kedudukan keseluruhan bencana banjir ini setakat ini Tuan, semasa ini. Pada masa ini memang kita sedang menghadapi monsun timur laut, yang mana biasanya trend ini berlaku setiap penghujung tahun dan sehingga awal tahun lah, sehingga pertengahan Mac. Ni kita akan jangka hujan yang berterusan, dan monsun timur laut ini akan menyebabkan banjir, sama ada secara berperingkat-peringkat ataupun secara mengejut, ya. Dan apa yang berlaku baru-baru ni sejak awal tahun baru lah, 1 hari bulan itu hari,
kita dikejutkan dengan beberapa kawasan banjir yang agak luar biasa. Luar biasa. Kenapa saya kata begitu? Kerana pada masa 1 hari bulan tahun baru tu, hujan sangat lebat berterusan. Saya tidur malam pun boleh dengar lah hujan lebat ni tak berhenti, sehingga ke pagi pun tak berhenti. Saya sampai office pun tak berhenti lagi. Jadi fenomena hujan lebat berterusan ni telah menyebabkan kebanyakan daripada sungai-sungai yang agak cetek itu melempah keluar lah. Terutamanya kawasan-kawasan yang memang tidak dijangka banjir. Biasanya, saya ambil contoh kawasan Maran kan. Kawasan Maran, Jengka. Kawasan-kawasan ni jarang kena banjir, sebabnya dia selalunya ada signal. Start daripada Raup, Lipis, daripada hulu dia akan terus ke bawah. Dan Jengka, Maran ni kawasan tengah. Biasanya dia akan turun melalui Temerloh, Gambang, Kuantan dan terus ke Pekan di hilirnya. Apa yang berlaku sejak awal tahun baru tu, memang hujan yang lebat itu telah mengakibatkan banyak kawasan-kawasan dilanda banjir, mengakibatkan penduduk terpaksa dipindahkan keluar. Ada yang sehingga hampir bumbung pun ada di kawasan-kawasan yang rendah, dan ada yang separuh daripada 5-6 kaki tu, maknanya separuh pada tingkap dah, dan mereka ni terpaksa keluar daripada kawasan-kawasan tu. Dan kita sebagai agensi pengurusan bencana yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini memang sebilang masa proaktif. Bila dengar saja banjir, even sebelum banjir pun kita dah meronda ke kawasan-kawasan yang dijangkakan biasa banjir lah. Tetapi macam di Maran tu agak terpencil sikit situasinya. Biasanya Raup Perlis dulu, tetapi ini Maran Jengka dulu, kemudian baru Raup dan Belipis. Dia datang kemudian. Maknanya daripada kawasan tengah dia pergi ke hulu dulu. Ini menyebabkan air yang mungkin limpahan daripada tengah tadi dia dah naik ke hulu pula. Jarang berlaku begini. Dan daripada hulu tu baru dia turun sehingga ke Pekan lah, ke hilir. Apa yang mengejutkan, penduduk di kawasan setempat tidak bersedia secara fizikalnya lah, walaupun kita dah berikan kesedaran itu dari semasa ke semasa, memberikan latihan, membuat persiapan dan sebagainya, tetapi jumlah air hujan yang turun pada awal tahun, pada 1 hari bulan, 2 hari bulan dan 3 hari bulan itu telah menyebabkan banyak kawasan telah dinaiki air. Dan kita secara pantas mengambil tindakan untuk menurunkan anggota dan aset-aset yang ada bersama dengan agensi-agensi pengurusan bencana yang lain, disebabkan EPM ni sekretariat kepada pengurusan bencana negeri dan juga pengurusan bencana daerah. Jadi kita akan melihat bagaimana kita boleh membantu mereka yang dilanda banjir ini yang secara mengejut ini tadi. Kita turunkan aset kita, anggota kita, pindahkan mereka ke pusat-pusat pemindahan yang berdekatan. Itulah tindakan yang kita ambil hasil daripada banjir yang mengejut yang Tuan Sekawi beritahu tadi. Nanti kita akan sentuh tentang mereka yang terlibat, negeri-negeri yang terlibat dan sebagainya. Tetapi barangkali menarik jugalah Tuan Haji, kalau kita lihat daripada apa yang disebut oleh Tuan Nur Hafifi tadilah, mungkin walaupun amaran telah pun dikeluarkan oleh pihak Met Malaysia sebelum ini, tetapi bagi Met Malaysia sendiri, apakah Tuan Haji menjangkakan bahawa keadaan yang serius sebegini sebenarnya boleh berlaku tanpa kita duga sebenarnya? Sebenarnya tahun ni kalau kita ikutkan adalah tahun La Nina, La Nina yang lemah lah. Biasanya La Nina lemah ni kesan cuaca tu tidaklah seteruk begini. Dan biasanya memang dia akan lebih lembab daripada biasa, tetapi tidak seteruk macam tahun ni. Tapi walaupun teruk pun ini sebenarnya tidaklah seteruk banding dengan 2014 ataupun 2007, 2006 dulu tetapi kita memang menjangkakan akan ada hujan. Kita keluarkan amaran awal, tapi kita tidak menjangkakan contohnya kawasan-kawasan macam yang disebut tadi akan menerima hujan yang sebegitu lebat. Dan kalau kita perhatikan daripada ukuran jumlah hujan yang kita terima daripada 1 sampai 4 hari bulan tu, sebenarnya sama dengan jumlah hujan ataupun hampir sama dengan jumlah hujan yang kita terima pada bulan Disember sebenarnya. Maknanya jumlah hujan sebulan tu turun dalam masa tempoh 3-4 hari. Dan ini yang menyebabkan
berlakunya banjir yang mengejut itulah saya rasa. Dan perkara ini disebabkan oleh pertembungan sebenarnya pertembungan angin daripada timur laut dan juga dari timur. Dia sebenarnya ini hampir-hampir sama dengan apa yang berlaku 2014 tapi dia lebih turun ke bawah sedikit. Instead of dekat Kelantan dia pergi kat Johor dengan Pahang. Dan pertembungan angin ini telah menyebabkan, dan angin tu agak kuat jadi lebih banyak turun di pendalaman hujan tu. Jadi ini yang menyebabkan pendalaman tu hujan dia lebat. Unfortunately di sebelah pendalaman ni kita tidak ada sistem pencerapan yang disebabkan kita punya sistem radar yang kita pasang semua ni masih dalam proses pemasangan dan tertunda disebabkan oleh contohnya sebab COVID dan sebagainya ni. Jadi di pendalaman ni kita tak boleh kesan sangat, cuma kita bergantung kepada stesen-stesen GPS, Jabatan Meteorologi yang ada. Jadi sebab itu kita tak dapat mengesan sebenarnya jumlah hujan yang begitu tinggi di kawasan pendalaman ni. Tapi di kawasan pantai ni kita dah banyak stesen, kita ada sistem radar semua. Tapi insya-Allah untuk awal tahun ni kita akan infrastruktur itu insya-Allah akan siap lah. Tapi sebelum saya pergi kepada Tuan Nur Afifi lah, ada pak pandangan daripada Tuan Haji lah. Sehingga ke detik ini Tuan Haji, ketika kita bersiaran dalam ruang bicara pukul 9 malam ni, bagaimana dengan keadaan cuaca di beberapa tempat, terutamanya di negeri-negeri yang dilanda banjir yang begitu teruk ketika sebenarnya ini? Cuaca telah improve sejak semalam sebenarnya. Dah mula berkurangan dan hari ini basically dah tak ada hujan. Ada pun sikit-sikit renyah-renyah sebelah pagi dan sebelah petang macam saya kata tadi ribut peti. Tetapi kesan hujan lebat tu masih ada. Dia punya banjir tu masih sebab setengah tempat tu dia air lambat surut. Tapi dari segi hujan, insya-Allah dalam 2-3 hari ini kita tidak akan mengalami hujan yang lebat. Walau bagaimanapun biasanya Semenanjung ni musim tengkujuh dia sampai minggu kedua atau minggu ketiga bulan 1. Jadi peluang untuk berlaku sekali lagi tu terutama di Johor dan juga di Pahang masih ada. Jadi kita kena masih berwaspada. Sebagai contoh yang kita jangkakan pada 8 dan 9 hari bulan ni kemungkinan akan berlaku juga hujan lebat tetapi tidak seteruk sebelum ini, tetapi lebih kepada di Kelantan, Terengganu dan bukan di Johor dan Pahang. Okey, kita dapatkan pandangan Tuan Nur Afifi lah. Ini tentang Pusat Kawalan Operasi Pusat PKOP sendiri, operasi yang telah pun dijalankan oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia melibatkan beberapa buah negeri yang sudah pun menerima kesan banjir yang begitu serius terutamanya di Pahang. Jadi mungkin boleh kita kongsi bersama dengan Tuan kedudukan terkini Tuan. Kedudukan terkini sehingga pukul 5 petang tadi saya boleh katakan bahawa keadaan agak terkawal. Okey. Hujan semakin kurang. Ada macam Tuan Haji tadi bagi tahu hujan renyai-renyai di beberapa tempat lah. Saya pun ada berhubung dengan pegawai saya on the ground, macam lipis hujan renyai tapi tak lebat. Tak lebat seperti sebelum tu. Dan beberapa kawasan-kawasan lain pun ada yang tidak hujan dan ada juga yang hujan genyai-genyai. Dan kita jangkakan memang cuaca dalam 2-3 hari ini baiklah. Kita tengok trend pusat-pusat pemindahan pun semakin berkurangan. Kalau boleh saya katakan dekat sini pada masa ini kita ada lebih kurang 280 pusat pemindahan yang dibuka dengan 25,326 jumlah mangsa keseluruhannya daripada 6,008 jumlah keluarga. Dan 5 negeri yang terlibat. Kalau pukul 1 tadi ada 6 negeri yang terlibat. Ada 6 negeri iaitu Johor, Pahang, Terengganu, Selangor, Perak dan Kelantan. Tetapi jam 5 petang tadi Kelantan telah tutup. 3 pusat pemindahan yang dibuka telah pun tutup lah. Dan mangsa pada ditutup tu ada 78 orang, tetapi semuanya telah pulang lah ke rumah masing-masing. Cumanya trend menurun ini kepada semua negeri kecuali Pahang. Pahang ada peningkatan. Kalau kita lihat daripada pukul 1 tadi lebih kurang 18,043 orang. Tetapi pukul 4 kita tengok dia meningkat kepada 20,115 orang. Jadi Pahang saja yang nampak air itu meningkat lah. Dan kita masih memantau keadaan ini dan sekiranya perlu
kita buka lebih banyak pusat-pusat pemindahan, terutamanya di negeri Pahang ini, kita akan buka. Ya, kita akan buka untuk menampung semua mangsa-mangsa yang perlu dipindahkan. Itu senarionya yang berlaku pada ketika inilah. Ya. Okey. Kita akan dapatkan maklumat lagi daripada tuan. Tetapi tadi Tuan Haji menyentuh tentang apa yang disebut sebagai kriteria amaran hujan lebat bermula dari kuning, jingga dan juga merah. Yeah. Kadang-kadang saya sendiri pun tak faham macam mana kriteria itu diukur sebenarnya berasaskan. Sebenarnya berasaskan pada jumlah hujan yang kita jangka. Maknanya kalau kuning tu kita jangka dalam tempoh 6 jam tu kita boleh dapat hujan antara 20 hingga 60 mm dalam tempoh 6 jam. So kita akan keluarkan kuning. Sebab biasanya kalau 20 hingga 60 mm, berdasarkan kajian kami lah ya, 20 hingga 60 mm ni biasanya kita ada setengah-setengah kawasan dah mula banjir kilat. Ada setengah kawasan yang rendah di tepi-tepi sungai itu dia dah mula banjir kilat. Sebab itu kita bila kita jangka hujan warna kuning ni dan berterusan, so kita akan keluarkan kuning. Dan biasanya agensi pengurusan bencana macam NADMA, bila kita isu warna kuning ni, dia akan mula gerakkan dia punya operasi lah. Maknanya dia akan nasihatkan kepada agensi-agensi lain dari segi pengoperasian bilik gerakan mereka. Yang keduanya adalah paras waspada, paras jingga ya. Bila jingga ni maknanya kita jangka hujan tu dalam sehari boleh berlaku antara 60 hingga 150 mm dalam tempoh 24 jam. Dan kita jangka akan berterusan. Maknanya bila jingga ni memang dah agak serius dan kemungkinan ada kawasan-kawasan yang akan dinaiki air. Dan seterusnya warna merah. Warna merah ni memang lebat lah. Lebih 150 mm dalam sehari. Biasanya memang ada kawasan yang berlaku banjir lah dan agak serius lah. Contoh dia pada tahun ni kita rekodkan beberapa kawasan merekodkan melebihi 200 mm dalam sehari ya. Contohnya di Pahang. Begitu juga di Johor. Ada juga di Terengganu. Ada beberapa stesen kami yang merekod melebihi 200 mm. So agak lebat lah sebenarnya. Okey, sesuatu yang mengejutkan kita jugalah Tuan Nur Hafifi ya. Apa yang berlaku di Pahang itu juga mungkin membuka mata banyak pihak lah untuk bersiap sedia selepas ini, sekiranya di masa-masa yang akan datang ianya mungkin akan berlaku lagi. Ini bukan satu perkara yang mustahil sebenarnya. Tetapi dalam menghadapi situasi sebegini sebenarnya, persediaan yang dibuat oleh APM, jangkaan dan juga anticipation yang dibuat oleh APM tu macam mana Tuan? Untuk menjamin bahawa sekiranya berlaku banjir yang begitu serius, APM sentiasa bersiap sedia sebenarnya untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini. Sebenarnya sebelum sesuatu bencana itu berlaku, khususnya macam banjir, kita telah pun mendekatkan diri dengan komuniti. Kita telah melatih mereka dengan latihan kesiapsiagaan. Kita berikan kesedaran bagaimana banjir boleh memberikan bahaya kepada mereka. Kita latih mereka secara teori dan juga praktikal bagaimana untuk menyelamat dengan cara tradisional, bagaimana memberikan pertolongan cemas, bagaimana nak melawan arus yang deras dan sebagainya ni. Yang ini kita buat semasa sebelum bencana. Semasa hujan tak ada dan sebagainya, itu memang tugasan yang berterusan. Diberikan tanggungjawab ini untuk melatih orang awam dan juga komuniti. Dengan kesiapsiagaan awam ini oleh agensi pertahanan awam lah. Dan ini telah pun diberikan mandat oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 8 Ogos 2015, di mana latihan kesiapsiagaan awam ini adalah menjadi tanggungjawab pertahanan awam untuk kita melatih komuniti. Sebab itu tanggungjawab ini kita laksanakan secara berterusan, ya, dengan kelengkapan yang kita ada, logistik yang kita ada. Kita melatih orang awam yang biasa dilanda banjir ni, ya, bukan saja banjir lah. Kalau macam contohnya satu-satu kawasan ni berisiko tinggi, contohnya di tebing bukit yang mana dijangkakan boleh berlaku tanah runtuh dan sebagainya, yang mana ada kependudukan, ada rumah dan sebagainya, maka kita melatih mereka bagaimana untuk menyelamatkan diri, di mana tempat berkumpul, di mana dia punya tempat menyelamatkan sahabat, rakan-rakan, jiran-jiran dan sebagainya. Yang itu kita latih semasa aman. Ya, banyak yang program-program yang kita buat, yang kita panggil Civil Defence Emergency Response Team ni. Kita bentuk pasukan-pasukan kecemasan juga di tempat mereka ini supaya mereka boleh bertindak dahulu sementara sampai bantuan daripada agensi kerajaan. Ini adalah menjadi tanggungjawab kami untuk memperluaskan lagi supaya komuniti terus diberikan latihan dan tahu bertindak bagaimana
untuk respon kepada kecemasan, bencana yang berlaku di kawasan mereka. Sebab mereka adalah penduduk setempat, mereka lebih tahu kawasan mereka sendiri, dekat mana sungai yang selalu melempah, dekat mana sungai yang dalam, dekat mana bukit, dekat mana bukau, dekat mana jurang, semua dia tahu. Jadi kalau kita berikan latihan setempat ini, sekurang-kurangnya masyarakat di situ tidak panik. Dia dah tahu kalau air naik paras buku lali, apa dia patut buat. Air naik setakat lutut, apa patut dia buat. Air naik setakat pinggang, apa patut dia buat. Kita dah latih mereka. Ya, sebab itu kita nampak trend sekarang komuniti yang berpindah ke pusat-pusat pemindahan tidak begitu sukar untuk kita laksanakan. Sebabnya mereka telah pun tahu bagaimana bila masa nak keluar rumah, bila masa mereka nak bergerak ke pusat-pusat pemindahan, tak perlu banyak logistik yang kita guna. Maknanya tak perlu bot yang lebih untuk kita angkut mereka. Tambah musim Covid ni kan, tak boleh penuh-penuh berjimpit-jimpit dalam terak, tak boleh berjimpit penuh-penuh dalam satu bot kan. Jadi mereka dah tahu dah. Kita minta mereka berpindah, mereka telah pun ada kesedaran itu, dan mereka dengan rela hatinya pergi ke pusat pemindahan, dan di sana kita akan buat pendaftaran secara bertulis, ya, dan kita agihkan macam kemah berbentuk 4 segi itu. Kalau tuan-tuan boleh tengok tadi dalam kaca TV itu ada berbentuk ni warna oranye tu. Kita panggil cubicle 10, ya. Cubicle 10 ni satu keluarga kita bagi satu. Kalau keluarga dia besar, kita bagilah 2 untuk mereka berada di dalam tu dan lebih selamat lagi lah. Ini macam kita sedang lihat di visual beginilah sekarang. dan kita adakan penjarakan tu. Penjarakan tu bertujuan untuk tidak terlalu rapat, sebab kalau keluarga dengan keluarga tak apa, mungkin keluarga lain kan. Ada tak buat swab test untuk COVID-19 misalnya kalau pada masa ini kita tidak melaksanakan swab test kepada semua yang masuk. Cumanya wajibnya adalah pendaftaran yang mana kita adakan QR code tu dan daftar dengan MySejahtera. Selain daripada buku daftar mangsa banjir yang kita sediakan, ya. Dan pihak KKM ada bersama-sama dengan kita untuk membuat pemeriksaan dari hari ke hari. Sekiranya ada yang demam atau ada yang bergejala dan sebagainya, mereka boleh pergi ke KKM untuk mendapatkan khidmat nasihat. Dan sekiranya didapati mereka ini positif dan sebagainya, kita akan asingkan mereka. Kita akan keluarkan daripada kelompok yang ramai tadi untuk diberikan rawatan oleh pegawai-pegawai KKM yang hadir bersama di setiap pusat-pusat pemindahan. Ini rutin work yang kita selalu buat. Menarik. Saya nak dapatkan pandangan tuan jugalah sebelum saya tanya Tuan Haji. Ini sesuatu yang mungkin tidak kita duga, tetapi ia telah berlaku. Mereka yang terkorban dalam banjir kali ini adalah sesuatu yang mungkin di luar jangkaan kita sebenarnya. Dan kenapa ini boleh berlaku, tuan? Di mana kesilapannya? Apakah kerana mereka gagal untuk berpindah apabila diarah, ataupun ada sebab-sebab lain sebenarnya, tuan? Sebenarnya yang meninggal ini mungkin atas kecuaian mereka lah, ya. Biasanya bila mana air naik, mereka ada yang panik, golongan-golongan yang panik. Contohnya orang-orang tua kan, dia rasa mobiliti dia terhad. Dia nak bergerak keluar daripada kawasan banjir sampai ke pusat pemindahan itu secara bersendirian, mungkin tidak berdaya. Jadi mereka cuba perlahan-lahan bergerak dan sebagainya. Tetapi dia tidak sedar bahawa bila mana air itu telah pun melanda sekeliling kawasan rumah, dia dah tak tahu dah mana longkang, mana parit, mana jalan raya, mana tangga dan sebagainya, mana titi. Jadi kalau mereka bergerak tanpa panduan daripada orang yang dewasa atau orang yang boleh kita harapkan, ini yang mungkin berlaku lah. Dan kejadian-kejadian yang berlaku seperti di Keluang, ada 3 mangsa yang meninggal, dan juga di Jerantut. Ini semua diakibatkan oleh lemas tergelincir, contohnya kan. Dan juga ada yang terperangkap di dalam kenderaan jenis Azia ni kan, yang dibawa arus ni. Yang ini meninggal juga orangnya sebab mereka tak dapat nak keluar daripada kenderaan dalam keadaan kecemasan begitu. Ya. Ini kita selalu menasihatkan supaya kalau arus tu deras, jangan cuba-cubalah untuk kita melintasi. Sebab kan banyak yang di-viralkan. Kalau bukan setakat motor, lori pun boleh tergelincir disebabkan arus yang kuat. Ya. Apalagi motor dengan orang. Kalau kita tidak berhati-hati, inilah yang mungkin boleh berlaku, boleh mengorbankan nyawa. Jadi ingatan kami lah, agensi-agensi yang menguruskan bencana ni,
kena sentiasa berhati-hati. Betul. Okey, kita akan sambung lagi perbincangan ini, semakin menarik sebenarnya. Tapi saya percaya anda yang berada di luar sana juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu banjir ini. Jadi mungkin gunakanlah dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Apa kata kalau kita lihat dulu buat seketika? Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang sedang melanda negara kita, monsun Timur Laut 2020-2021 PK dan waspada. Baik, Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Cik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Saya Cakawi dan juga ahli panel. Ada dua perkara lah. Okey. Pertama sekali, pernah tak mangsa banjir yang telah dibenarkan pulang ke rumah kena banjir berkali-kali lagi, maksudnya kena pergi balik ke tempat PPS pusat pemindahan keselamatan banjir tu. Okay. Dan lagi satu tentang dam ni, dam kalau dah penuh kan, kalau dah penuh terpaksa dilepaskan air. Jadi ini pernah berlaku di Cameron Highland dan sebagainya. Jadi sekiranya berlaku begitu, adakah diberi amaran seperti amaran melalui media ke? Ya. Itu saja. Terima kasih. Itu saja apa ni Cik Abdullah. Okey, dua soalan yang menarik jugalah tentang masa banjir ni. Tuan WPP lah. Saya jawab yang bermula tu lah. Senang sikit nak jawab. Berhubung dengan berulang kali keluar masuk pusat pemindahan. Ini memang pernah berlaku. Okey. Sebabnya kadang-kadang kita jangka, contohnya macam hari ni kan, 5-6 hari bulan hujan dah makin berkurangan. So 7 hari bulan besok dia balik. Ya. Tetapi macam Malaysia maklumkan tadi, 8, 9 dan 10 hujan. Jadi mereka dah balik lah. Tetapi bila hujan semula, harap-harap tak lebat lah. Tetapi kalau lebat, dia terpaksa berpindah semula sebab air di rumahnya masih kalau tadi dah surut, tetapi disebabkan limpahan air hujan yang masih keluar berterusan naik balik. Jadi dia terpaksa keluar balik pada rumah dan masuk semula ke pusat pemindahan. Dan kita memang ada mengendalikan kes-kes yang macam ni lah. Maksudnya kita dah tutup macam tadi Kelantan 3 pusat pemindahan tutup ya pada hari ini jam 5 petang tadi. Mungkin sehari atau 2 lagi dia buka balik contohnya ya. Jadi masalah yang Cik Abdullah maklumkan tadi berulang-alik ke JPS ni PPS ni, pusat pemindahan sementara ni memang pernah berlaku lah. Ya, bukan satu yang ganjil lah ya. Soalan yang kedua tadi berkenaan dengan melepaskan air di empangan ni. Dia sebenarnya di luar bidang kuasa APM lah. Tetapi kalau dimaklumkan kepada pihak kami, kita akan mengambil tindakan segera memaklumkan kepada penduduk setempat yang terlibat ya. Sebabnya memang kami dekat dengan komuniti ya. Sebab itu kita adakan latihan-latihan dan sebagainya. Jadi kalau dimaklumkan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk melepaskan air dan sebagainya akibat daripada air yang terlalu berat di empangan tadi untuk dilepaskan, kalau tidak dam tu pula pecah, lagi tak terkawal dia punya aliran tu kan. Jadi maklumkan kepada kami dan kita akan ambil tindakan awal. Sama seperti mana kita melihat kepada perkara limpahan air hujan yang lebat yang melempah keluar daripada sungai. Dan kita biasanya akan meronda kawasan-kawasan yang biasa dilanda banjir ini. Jadi kalau misal kata kalau dam itu dilepaskan, kita dah boleh predik dah kawasan mana laluan air empangan itu, ke mana kawasan-kawasan yang perlu terlibat dan sebagainya. Jadi kita boleh dah mengambil langkah proaktif untuk memaklum dan juga memindahkan mereka sekiranya kita dimaklumkan ya. Dan kita akan bawa mereka ke tempat yang lebih selamat. Sebab kebanyakan daripada empangan-empangan yang dilepaskan airnya ni, saya percaya ada pernah dibuatlah ya untuk mengelakkan empangan ini pecah dan sebagainya. Kalau maklumat ini tidak sampai kepada pihak masyarakat atau penduduk setempat, memang kita akan mendapat satu kejadian yang mengejutlah. Jadi kita berharap dengan latihan-latihan yang kita beri tadi sekurang-kurangnya ada warning
ya, sebelum air itu sampai ke kawasan penempatan penduduk ramai tadi ni, dapat kita mengambil tindakan untuk keluar daripada kawasan perumahan yang mungkin akan terjejas dengan limpahan air empangan itu tadi. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Puan Khalida dari Johor sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Datuk Syakawi dan ahli panel. Ya. Saya sebagai rakyat Malaysia yang turut bersimpati tengok mangsa-mangsa banjir yang berlaku di tiap-tiap negeri ni. Ya. Dan amat menghargai segala apa yang dilakukan oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat lah kan. Ya. Tapi saya ingin beri pandangan lah. Allah dah memberi COVID dah pada negara kita ni. Ya. Kan? Ya. Untuk pemimpin-pemimpin insaf lah. Itu adalah satu amaran Allah. Dan kedua, Allah akan memberi banjir lagi. Pasal apa? Dalam keadaan kita COVID, kita macam-macam masalah. Pemimpin-pemimpin asyik bergaduh. Pemimpin Islam pula tu yang menjalankan amanah Allah. Tetapi tak insaf-insaf. Alhamdulillah. Dan mintalah pihak-pihak macam jabatan-jabatan agama ke, buatlah sembahyang hajat, sembahyang apa ke kan. Ya. Untuk Allah mengampunkan dosa-dosa pemimpin-pemimpin yang ada ni, siapa jugalah yang tidak jujur dalam menjalankan tugas. Ya. Supaya rakyat Malaysia ni semua dapat hidup dengan lebih lebih bermakna lah kehidupan ni kan. Pasal apa? Asyik dilanda dengan musibah. Ya. Baik, jadi itu pandangan saya sebagai orang yang lebih dan banyak mengalami macam-macam benda lah selama hidup ni. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Khalidah dari Johor. Kami menghormati apa yang anda lontarkan itu, dan ini merupakan pandangan yang bersifat peribadi, jadi tak perlu kita jawab sebenarnya. Nak tanya Tuan Haji lah, persoalan yang kadang-kadang bermain di minda saya Tuan Haji, ialah kita tahu bahawa sehingga apa yang berlaku, kalau kita lihat keadaan cuaca sekarang ini lah, kadang-kadang macam tak percaya, kadang-kadang tengok panas tiba-tiba hujan, baru kita nak keluar hujan lebat dan sebagainya. Apakah keadaan ini sehingga bila akan berterusan sebenarnya, keadaan cuaca yang tidak menentu ini? Saya anggap sebagai tidak menentu lah, tapi mungkin Met Malaysia ada pandangan tersebut. Okey, sebenarnya ini adalah antara ciri-ciri menunjukkan berlakunya perubahan iklim. Kalau dulu kita boleh predik cuaca tu bulan ni macam ni musim durian, bulan 6, bulan 7, bulan 8 macam tu ya. Musim duku bulan 8, bulan 9 macam tu. Cuaca dia sama lebih kurang setiap tahun. Tapi sekarang ni memang kita nampak berlaku sedikit perubahan lah dari segi bentuk dan sebagainya. Sebagai contohnya ya, kalau kita perhatikan tahun lepas lah ya, kita tak ada langsung jerebu. Disebabkan cuaca yang luar biasa lembap dan disebabkan oleh angin barat daya sangat lemah tahun lepas, menyebabkan keadaan cuaca lembap di rantau kita. Jadi kita tak ada jerebu langsung tahun lepas. Itu antara ciri-ciri yang kita nampak. Kemungkinan besar, sebab kita tak banyak data lagi yang ada, kemungkinan besar disebabkan antaranya oleh perubahan iklim. Selain daripada, tapi kita tak boleh nak kata banjir sekarang ni disebabkan perubahan iklim ya. Sebab kita pernah juga berlaku banjir sebelum ni pada 2006, 2007 dan sebagainya. Tapi kita memerlukan data yang lebih panjang untuk mengetahui sama ada ini disebabkan perubahan iklim ataupun tidak. Tapi ini antara tanda-tanda perubahan iklim tu sudah memberi kesan kepada cuaca dunia, termasuk di negara kita lah. Jadi sebagai contohnya monsun timur laut juga kali ini. Sebenarnya kali ini kita kurang menerima angin dari timur laut, kita lebih banyak menerima angin daripada timur, tapi cuma sekali-sekala kita timur laut. Dan ini menyebabkan keadaan cuaca itu juga agak berbeza berbanding monsun timur laut yang lain. Dan macam tahun lepas pun slightly berbeza, di mana kita kurang hujan. Jadi keadaan-keadaan ini memang dia macam tak menentulah. Jadi ini antara yang kami jangkakan lah ya, disebabkan oleh perubahan iklim itu sendiri yang mula memberi kesan sebab peningkatan suhu dan sebagainya. Sebab itu kita kena jagalah perkara ni supaya rakyat juga mengambil maklum, supaya kita sama-sama mengurangkan kesan perubahan iklim ni. Bila Tuan Haji sebut tentang perubahan iklim, diviralkan begitu meluas sekali di luar sana lah tentang cuaca sejuk kebelakangan ini. Tak lama lagi dia kata mungkin sejuk London. Kalau macam tu saya pun suka juga lah. Tapi salji. Ini mungkin bukan sesuatu yang akan berlaku sebenarnya. Tidak. Sebenarnya itu apa yang berlaku adalah
ekoran daripada kejadian cuaca sejuk selepas banjir besar di Kuala Krai. Ya, di masa tu cuaca suhu sejuk sehingga mencapai 15.7 degree Celsius di Kuala Krai, satu rekod yang kuat rendahlah suhu masa tu. Dan ekoran daripada itu banyak viral mengatakan Malaysia akan mengalami musim sejuk, dan sebenarnya apa yang viral sekarang ini telah keluar pada 2016 berita tu, dan entah mana sumber je kita pun tak tahu. Tapi setiap kali berlaku hujan yang beberapa hari ini, memang negara kita akan agak sejuk lah banding biasa. Sebagai contohnya dalam tempoh 2-3 hari yang lepas suhu dalam 20, 21, 22 macam tu, which is agak sejuk lah bagi negara kita. Dan ini biasa, setiap kali hujan 2-3 hari tak hujan, awan penuh, jadi cahaya matahari tak dapat menembusi. At the same time ada juga angin timur laut yang sejuk daripada kutub utara itu pergi kat negara kita. Jadi biasanya bila berlaku hujan lebat macam ni memang akan sejuk. Dan ini bukanlah disebabkan oleh perubahan iklim, tapi memang benda yang biasa berlaku. Dan kali ini disebabkan oleh sebab hujan lah, bukan sebab kita nak jadi macam London dan sebagainya. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Salam. Ya. Assalamualaikum, Cik Syed Alimut. Ya, waalaikumsalam. Dan ahli panel yang dihormati. Ya. Okey, soalan saya yang pertama mengenai bencana alam sifar ni. Semua bencana alam boleh dihindar dengan kemampuan ilmu dan teknologi sedia ada. Okey. Ni minta apa ketua pengarah meteorologi apa jawab ni yang soalan yang pertama ni. Okay. Yang kedua, setiap kali banjir semua harta benda dalam rumah musnah ditenggelami air. Apakah ini bencana alam atau kealpaan manusia sendiri? Sekian, terima kasih. Minta ahli panel apa jawab dalam ni. Okey, terima kasih Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi tak tahulah, mungkin Tuan Haji nak jawab soalan yang pertama. Ini tentang bencana alam berlaku kerana disebabkan oleh kita tidak ada teknologi yang mencukupi barangkali untuk to anticipate what's going to happen. Okey, sebenarnya apa yang kita ada untuk meramalkan hujan ataupun banjir adalah setara dengan negara maju. Kita sebenarnya zaman ni kita punya proses mengeluarkan amaran dan ramalan cuaca, begitu juga dalam meramal banjir yang dikeluarkan oleh JPS dan sebagainya, adalah dari secanggih negara lain sebenarnya. Kita juga menggunakan model, bukan macam dulu kita manual Sekarang semua berteknologi tinggi. Contoh dia dalam Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ataupun ramalan cuaca ni, kita menggunakan superkomputer data-data daripada luar negara yang kita proses melalui superkomputer kita dan come up dengan ramalan cuaca yang kita daripada sistem komputer tadi. At the same time kita juga tambahkan dengan pengalaman kita, kita punya knowledge tentang negara kita. Daripada situ baru kita keluarkan amaran. Dan data yang kita keluarkan tadi tu kita kongsi juga dengan Jabatan Pengairan dan Saliran untuk mereka mengeluarkan ramalan banjir pula. Jadi data-data ni kita kongsi. Dia bukannya macam dulu di mana kita just ramal macam itu, kita tengok-tengok ramal. Tidak. Sekarang kita gunakan radar, kita gunakan data dari satelit. JPS kita Met sendiri kita ada lebih kurang 400 stesen pencerapan cuaca di seluruh negara. On top of that kita ada lebih kurang 12 stesen radar dan juga stesen satelit untuk memantau keadaan cuaca seluruh negara. InsyaAllah dalam masa 2 tahun lagi kita akan ada lebih kurang 25 sistem pemantauan radar di seluruh negara yang boleh memantau, termasuk di kawasan pendalaman saya kata tadi. Jadi insyaAllah kerajaan sebenarnya sejak banjir 2014 di Kelantan hari itu telah berbelanja besar sebenarnya, invest banyak untuk menyediakan prasarana ini, terutamanya di bawah kementerian sekarang ni, Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Air. Sebab kami buat kali pertama bergabung Met dan juga JPS ni di bawah KASA sekarang. Jadi ini lebih mudah kami bekerjasama dan data pun kita berkongsi dan kita come up dengan menggunakan teknologi tertentu untuk membuat ramalan-ramalan ini. So dari segi ketepatan, dari segi jangkaan tu dia lebih accurate lah sebenarnya. Dan kita insyaAllah dalam tempoh 2-3 tahun lagi keadaan ini akan bertambah baik. Cuma dari segi kesan itu kita tak boleh nak buat apalah. Kita cuba boleh ramal, tapi bila banjir dah datang apa boleh buat lah, macam-macam berlaku. Jadi kawan kita inilah yang akan menyelamatkan kita. Okey, bila you sentuh tentang itu, baik Tuan Noh Afifi, saya nak sentuh juga satu isu yang menarik lah.
Ada pihak luar yang viral lah juga baru-baru ini pun diviralkan tentang pihak luar yang membantu masa banjir ini dengan menggunakan apa yang dipanggil sebagai dumper truck. Jadi mungkin ianya digunakan sebelum ini di kawasan-kawasan Pelumbungan Emas sebenarnya. Jadi nasihat dan juga pandangan APM dalam isu ini, Tuan. Apa yang diviralkan tu sebenarnya secara kebetulan lah. Sebab di kawasan berkenaan itu memang ada dumper truck ini. Ini dipunyai oleh syarikat swasta yang membuat kerja-kerja di kawasan Lipis, senang saya cakap lah. Dan sebenarnya dumper truck yang besar ni diguna pakai oleh kontraktor yang buat kerja dekat situ tu, dimohon oleh penduduk setempat. Sebab dia nampak kenderaan ini besar, tinggi dan boleh mengharungi air. Dan kebetulan jalan Lipis putus. Dan mereka memohon kepada tuan punya dumper truck ini untuk mengangkut mereka, bawa keluar daripada kawasan yang terperangkap itu untuk sampai ke kawasan yang lebih selamat. Tapi ini bukan atas arahan mana-mana pihak kerajaan lah. Ya. Jadi apa yang diviralkan tu sebenarnya atas permintaan masyarakat setempat. Ya. Dan kita biasanya agensi kerajaan menasihatkanlah kalau ada mana-mana, sebab bila banjir ni semua nak nolong. Ya. Amateur radio 4x4 punya persatuan lah dan sebagainya. NGO yang bermurah hati untuk membantu mangsa-mangsa banjir ni. Sebaiknya biarlah kita selaraskan, kita koordinasikan gerak kerja kita supaya lebih tersusun, lebih berkesan lagi untuk kita sama-sama membantu masyarakat yang terjejas. Sebabnya kalau dibuat secara bersendirian, mungkin berlaku sesuatu yang tidak diingini dan sebagainya. Mungkin kerajaan juga yang akan dipersalahkan. Jadi sebab itu saya suka menasihatkanlah sebagai Sekretariat Pengurusan Bencana di peringkat negeri dengan daerah, kita mewar-warkan supaya mana-mana juga agensi-agensi sama ada swasta, NGO yang ingin membantu masyarakat yang terjejas boleh berhubung dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana ini untuk sama-sama kita selaraskan. Kalau pihak yang berkenaan mempunyai kepakaran-kepakaran tertentu, kemahiran tertentu atau ingin menyumbang bekalan-bekalan, makanan, pakaian dan sebagainya, boleh supaya kita selaraskan. Sebabnya nanti tak mau nanti makanan jenis itu je yang sampai. Ya, contohlah mungkin ada keperluan-keperluan lain macam susu anak, pampers dan sebagainya. Jadi kita boleh selaraskan. Sekiranya pihak-pihak NGO yang ingin menyumbang ini berhubung dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat negeri dengan daerah, terselaras, tersusun dan lebih sistematik lagi dalam kita menyalurkan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana. Okey, satu lagi isu juga yang saya nak kongsi sama dengan Tuan Rafifi lah. Kita merasa terharu dan bangga sebenarnya kalau kita lihat itulah video ini juga telah diviralkan. Bagaimana Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong dan Permaisuri sendiri mencemaduli untuk melawat mangsa-mangsa banjir, itu utamanya di Pahang itu sendiri. Jadi apakah dengan adanya lawatan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan Permaisuri ini sebenarnya memberikan suntikan semangat, suntikan kekuatan kepada mangsa-mangsa banjir kita sebenarnya. Lawatan yang di Pertuan Agong ke kawasan-kawasan bencana ini bukanlah satu perkara yang baru. Betul. Sebab tuanku memang prihatin terhadap apa juga permasalahan rakyat. Sama ada bencana, kalau even bangsa lemas pun tuanku akan turun untuk sama-sama melihat perkembangan pencarian. Dan kadang-kadang tuanku juga memberikan sumbangan, bantuan dan apa-apa juga arahan kepada agensi-agensi kerajaan supaya perkara yang dilanda kepada orang-orang awam itu akan dapat diringankan. Contohnya makanan, tuanku pernah menempah makanan untuk diberikan kepada mangsa-mangsa banjir, contohnya kan. Makan nak sedap sikitlah kan daripada hotel dan sebagainya. Kan, dan hotel pun bermurah hati untuk menyumbang dan sebagainya. Jadi keprihatinan yang di Pertuan Agong ini sebenarnya satu rahmatlah kepada kita, kerana dengan kehadiran tuanku sedikit sebanyak beban psikologi dan emosi yang dihadapi oleh mangsa-mangsa banjir ini terhibur. Maksudnya datang mengambil berat tentang apa yang berlaku terhadap rakyat jelata. Jadi rakyat dan juga raja itu tidak pernah berpisahlah. Itu yang saya rasakanlah pandangan saya. Baik, Tuan Haji, ini pun sesuatu yang penting sebenarnya lah, tentang kesedaran rakyat Malaysia, masyarakat kita lah terhadap
setiap kali ramalan dikeluarkan oleh Met Malaysia tentang apa yang akan berlaku, hujan dan sebagainya. Tetapi sejauh mana ianya mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia? Sebenarnya dah meningkat banyak ya, sebab berdasar akibat daripada kempen-kempen yang kami jalankan, begitu juga dengan perkembangan media sosial sekarang. Sebagai contohnya ya, laman web kami sekarang ni, kita punya laman web dan juga Facebook ya. Facebook kami contohnya hampir 1.5 juta follower ya sekarang, dan banyak sosial media kami juga mendapat pengikut yang ramai lah sebenarnya. Dan kita juga mendapat feedback yang bagus daripada rakyat lah sebenarnya. Kita juga sebenarnya membangunkan aplikasi, contohnya apps dan sebagainya, supaya rakyat dapat ni. Tapi masalahnya bagi mereka yang mungkin di luar bandar atau susah dapat akses internet, mungkin agak sukarlah bagi apps-apps yang begini. Tetapi mereka masih boleh mendapatkan maklumat-maklumat daripada media elektronik dan sebagainya, ataupun media bercetak. Tapi dari segi masalahnya, ada setengah-setengah yang masih kurang bertanggungjawab. Contoh, dia mengeluarkan viral-viral yang tidak bertanggungjawab. Ini memang sentiasa berlaku dan kami terpaksa menafikannya, terutamanya bila berlaku banjir besar begini. Kadang-kadang mereka akan mengeluarkan amaran. Contoh, dia kata ribut akan melanda pula di Sabah dan sebagainya. Ini memang setiap tahun berlaku. Ini sama ada bukan disebabkan masalah kekurangan kesedaran, saya rasa, tapi kurang bertanggungjawab lah, saya rasa. Betul. Tapi dari segi kesedaran ni memang terdapat peningkatan yang tinggi, saya rasa, sejak kebelakangan ini, terutamanya dengan perkembangan media sosial. Cuma dari segi mungkin sama ada mereka aware, contoh dia akan berlaku hujan lebat dan sebagainya. Cuma mungkin mereka menunggu, macam tadi Tuan kata tadi, dia menunggu saat, ataupun ada yang kata ini biasa ni, banjir biasa. Tapi kadang-kadang kita boleh macam tu. Kadang-kadang visual ataupun gambar lama diviralkan semula kan, yang berlaku. Betul. Itu satu lagi. Dan satu lagi, mungkin rakyat kita belum lagi sampai ke tahap di mana mereka boleh bersedia sendiri. Contohnya bila kita mendapat amaran ya, contohnya macam tahun ni musim banjir ni musim cuti, sebab sekarang ramai yang bekerja dari rumah dan sebagainya, dan sekolah tutup, ramai yang balik kampung. Tapi sepatutnya bagi mereka yang nak balik kampung ni, mereka kena prepare awal. Contohnya sediakan air, makanan sedikit dalam kereta dan sebagainya. In case sebab kereta terbaca juga, ada yang sampai berapa belas jam terperangkap dan sebagainya, tak ada makanan, jadi kesian ya. Tapi kalau kita ada kesedaran yang tinggi, mungkin kita sediakan makanan, kita rancang perjalanan kita, sebab ini musim tengkujuh, mungkin kita kena plan. Satu lagi, masa ni ombak besar, janganlah kita bermain di tepi laut, tepi sungai dan sebagainya. Ini akan, dari segi itu mungkin masih kita kurang sedikit lah. Ekoran daripada berlakunya banjir, kalau setiap kali berlaku banjir, Tuan Afifi akan berlaku tanah runtuh dan sebagainya. Dan kali ini pun mungkin apa yang berlaku itu lebih serius. Jadi daripada your observation, pemerhatian Tuan sendirilah, apa yang perlu dilakukan sekarang oleh rakyat yang mungkin memikirkan nak pergi ke Cameron Highland bercuti dan sebagainya. Sebenarnya pergerakan kita semasa musim tengkujuh ni kalau boleh kita kurangkanlah. Sebabnya bila hujan lebat, macam-macam boleh berlaku lah. Banjir, kemudian kesesakan lalu lintas, kita dah boleh predik lah kan. Kemudian tu pula tanah runtuh di kawasan-kawasan, contohnya macam Cameron Highland, Berbukit, Gua Musang baru-baru ni kan, menyebabkan jalan putus dan sebagainya. Kalau boleh tu kita kurangkan lah. Sebabnya bila mana hujan lebat, risiko untuk berlaku landslide ataupun tanah runtuh ini adalah begitu possibility-nya tinggi. Dan ditambah lagi pula dengan nasihat daripada KPKKM berkenaan dengan COVID-19 yang mengatakan kalau tak perlu keluar rumah, duduk di rumah. Jadi itu nasihatlah. Sebab COVID-19 kita masih belum lagi reda, kita belum menang. Jadi kami pun di pusat-pusat pemindahan pun biasanya kita akan mempraktikkan apa juga SOP yang telah ditetapkan. Jadi kalau untuk orang yang berjalan tadi tu, kalau tak perlu jangan berjalan lah. Macam yang kita terangkan tadi, kita kalau boleh biar duduk di rumah lah. Jadi kurang risiko sikit. Sebabnya bila kita keluar rumah, jika perlu kita patuh kepada SOP. Itulah dia. Lebuh raya yang menghubungkan KL ke Kuantan tu dah dibuka ataupun belum daripada pemerintah? Belum lagi. Masih lagi ditutup. Masih ada kita pihak JKR pun telah mengeluarkan laluan-laluan alternatif. Kalau daripada pantai timur, contohnya daripada Kelantan, Terengganu nak menghala ke Kuala Lumpur,
telah pun memberikan beberapa cadangan-cadangan laluan alternatif lah. Ya. Saya sendiri pun terlibat dengan kesesakan itu hari, tetapi saya menggunakan lorong kecemasan untuk melaksanakan tugas saya, sebab tugas pun kecemasan kan. Saya dapati daripada contohnya saya tengok daripada lencongan tol Lancang sehingga tol Karak yang mula-mula tu 21 km panjangnya. Jam tu. Pada waktu tu 1.20 pagi. Cuba bayangkan. Jadi kalau mereka yang ada dalam kereta tadi tak ada bekalan makanan, minuman macam Tuan Haji kata tadi, saya rasa mungkin berapa lah dia kan. Dan nak sampai ke KL tu sampai 15 jam. Ya. Sedangkan jaraknya daripada lencongan Lancang ke tol tu saja 21 km saja. Saya nampak ini adalah diakibatkan oleh lebih kurang 200-300 meter daripada tol tu hanya laluan kecemasan saja boleh lalu. Yang lain tu semua dah tenggelam. Manakala laluan di sebelah sana memang tutup langsung. Sebab habis tenggelam. Air lebih daripada 6 kaki pada masa tu. Jadi maknanya banyak kenderaan berpatah balik, ikut bentung dan sebagainya, ikut jalan lama lah. Pandai-pandai lah dia orang ikut jalan dalam tu kan. Sebabnya kalau ikutkan jalan tu memang dah terputus langsung. Memang tak ada laluan. Lepas je bayar tol tu, keluar dah tak boleh lalu dah, putus. Jadi mereka dibenarkan untuk berpatah balik untuk laluan balik ke menghala ke Bentong, Raup, Lipis, ke Gua Musang dan sebagainya lah, ke pantai timur. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sekarang ini, Tuan Haji. Mungkin kita juga nak tahulah pandangan Tuan Haji sendiri lah, kerjasama di antara Malaysia dan agensi-agensi kerajaan yang lain lah, terutamanya dalam menghadapi apa yang dipanggil sebagai musim tengkujuh kali ini. Jadi apakah Tuan Haji berhati sebenarnya kerjasama itu cukup erat sebenarnya? Ya, betul. Sebabnya sebelum musim tengkujuh lagi sebenarnya kami telah bekerjasama melalui Jawatankuasa Bencana Kebangsaan pusat ya. Dan di situ kami telah memberikan taklimat dan sebagainya. Begitu juga dalam Jawatankuasa Bencana Daerah, di peringkat daerah, di peringkat negeri, kita memang sentiasa bekerjasama rapat. Even masa macam ni pun kami sentiasa memberikan maklumat kepada agensi pengurusan bencana semasa ke semasa untuk memberi perkembangan terkini lah dan ramalan-ramalan untuk tempoh akan datang supaya mereka dapat bersedia dan sebagainya. Jadi memang kerjasama itu bertambah. Macam saya kata tadi, sekarang kami dengan JPS, contohnya dulu kami di dua kementerian berbeza, agak sukar untuk kami bekerjasama. Sekarang kami dah duduk sebagai adik-beradik dalam satu kementerian dan lebih mudah kami bekerjasama. Dan sebelum banjir dan sebagainya, kami mengadakan forum dan sebagainya bersama-sama dengan NATMA untuk mendedahkan kepada orang ramai persiapan-persiapan yang perlu sebelum musim tengkujuh dan sebagainya. Jadi alhamdulillah lah, saya rasa saya agak berpuas hatilah dengan kerjasama dengan agensi-agensi pengurusan. Kami pun sebenarnya untuk maklumat kita menggunakan banyak data-data daripada Met Malaysia, daripada JPS untuk melihat data-data paras sungai contohnya, paras berhati-hati, paras berjaga-jaga, paras bahaya. Daripada trend itu dicampur pula dengan ramalan meteorologi. Kita boleh kawinkan dua-dua maklumat itu tadi untuk kami buat prediction, jangkaan. Sama ada hujan akan berterusan, air sungai akan lebih meninggi, melimpah, penduduk tempatan perlu kita keluarkan atau tidak, kita pindahkan. Semuanya bergantung kepada kerjasama yang memang telah pun sejak lama dulu terukir erat antara kami, agensi-agensi kerajaan yang menguruskan bencana di negara ini. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Nur Hafifi Ismail. Terima kasih kepada Tuan Haji Jalan Simun kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan banyak yang kita ketahui sebenarnya, dan kita hanya boleh mendoakan kepada mereka yang mungkin terlibat dalam isu ataupun masalah banjir ini supaya bersabar, bertenang, dan hadapilah ini sebagai satu dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya percaya dengan semangat yang ada kepada rakyat Malaysia, kita boleh sebenarnya menghadapi apa saja bencana, apa saja dugaan, kerana itulah merupakan kekuatan rakyat Malaysia. Terima kasih kepada anda semua. Kita jumpa lagi dalam ruang bicara. Assalamualaikum. Assalamualaikum.